Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Abang Long? Nak try. Okey, ya, jelas. Abang nak try satu ni. Ya. Okey, jelas tak? Okey. Clear. Jelas Jelas. Okey, cun. Okey, boleh kita mula insya-Allah. Boleh mula. InsyaAllah boleh. Okey, boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang masih setia bersama kami untuk sembang buku. Kali ini kita nak sembang berkenaan dengan buku Boomerang Kasih. Tajuk dia betul-betul lain, luar biasa. Jarang buku tajuk Boomerang ni. Jadi ini tajuk buku dia Boomerang Kasih. Salah satu siri bercakap dengan cermin, muhasabah diri daripada tim ABN, Akademi Bondan. Jadi ini first time saya ajak panggil Abang Long boleh? Abang Long boleh ya? Boleh. Boleh Cik Amir, boleh. Silakan. So ini first time lah kita buat sesi live dengan Abang Long. Salah seorang penulis buku ni. Kalau tengok sini tajuk beliau dalam buku Boomerang Kasih yang dikongsikan sini, takdir yang menyindir. Takdir menyindir. Apa yang dir-dir ni kan? Jadi kita nak tahu, kita mengenali dululah Abang Long kan. Orang cakap boleh kenalkan diri, macam mana boleh terlibat dalam dunia penulisan. Bismillah Abang Long. Boleh insya-Allah Cik Amir. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Terima kasih Cik Amir sebab sudi menjemput jejaka ini IG live pada hari ini insyaallah. Okey, baik. Tadi baru selesai dekat page Bondeno. Dan hari ini sambung pula dengan IG. Alhamdulillah sempat lap air mata tadi. Okey, jika tidak akan tak jadi live kita hari ini. Okey. Baik. Tuan-tuan puan, terima kasih Cik Amir. Dan untuk makluman, saya merupakan salah seorang penulis dalam Akademi Bondeno ABN. Okay. Dan dekat situlah tercetusnya. Sebelum pada tu penulisan tu penulisan santai, biasa-biasa je, tulis Facebook, tulis dekat majalah, tulis dekat Mingguan Wanita, tulis begitu. Kemudian diajak oleh Bondeno untuk menyertai Akademi Bondeno. Masya Allah, tabarakallah. Bila diajak tu, bila sampai WhatsApp saja, menjemput Abdul join ABN, terus rasa bersyukur ya amat sangat. Ya Allah, aku dijemput oleh seorang penulis hebat. Aku dijemput oleh seorang penulis bestseller untuk join Akademi. So alhamdulillah Abdul join, dan dekat situlah bermulanya penulisan Abdul yang jauh lebih baik berbanding dulu. Yang jauh lebih baik, yang jauh ada lebih nilai dia, hinggalah terakhirnya buku antologi yang pertama, Boomerang Kasih. Dan Cik Amir, untuk makluman, Abdul tidak full time penulis. Abdul juga bekerja di Felda Plantation Management sebagai ketua khidmat pelanggan dekat sana, dan memberikan banyak ruang untuk Abdul dengan pengalaman yang ada dalam pengurusan, pengalaman dengan broker, memberi banyak ruang untuk idea untuk menulis dalam Boomerang Kasih, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, Abang Long cakap Abang Long dijemput Bondeno. Ini first time saya dengar ni. Sebab biasanya orang jumpa Bondeno. Ini Abang Long dijemput beliau. So saya tak pernah tahu macam mana orang cakap Abang Long kenal Bonda kenal Abang Long tu. Orang cakap memang kawan lama ke apa tu? Okey, dia cerita asalnya Abang follow Bondeno. Itu cerita asalnya. So follow kata sebab seronok baca penulisan Bondeno kan. Penulisan yang dengan emosinya, penulisan dengan lengguk bahasa penulisannya, Allah Akbar, memang sedap baca. So daripada situ tercetus, dengar pula ada kawan-kawan yang belum, Ustaz Kushairi Ismail dah join ABN. Kemudian dia pula bercerita tentang ABN tu, rasa berdebar, rasa macam best je, macam seronok je kan. Terus ada doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, jika elok untuk aku, maka datangkanlah aku Akademi Bondeno, dan biar izinkanlah aku untuk menyertai Akademi Bondeno. Dan Abdul fikir kemungkinan besar rakan Abdul ni, Ustaz Kushairi Ismail, dia ada bisik-bisik.
Dia ada bisik-bisik dengan Bono. Dan kemudian Abdul bertemu Bono dalam satu program secara bersemuka, dalam satu program di Terengganu. Program yang Abdul handle untuk guru-guru, lead for teachers, dan bertemu Bono pada waktu itu. Bono duduk dekat nampak memang jelas sebab orangnya kan nampak karisma, itu memang nampak jelas sangat Bono. Kemudian dari situ bermulalah berterusan kenal hinggalah akhirnya dapat WhatsApp daripada Bono, dan alhamdulillah syukur sangat-sangat doa makbul dan tercapai hasrat tu sampailah sekarang. Okey, Abang Long, kita nak masuk pasal buku ni. Jadi buku Bumerang Kasih ni, dia merupakan siri muhasabah diri bercakap dengan cermin. Silap saya dia ada 9 buku kan? Betul tak? Betul, tepat sekali. Okey, so umumnya nak tahu dulu siri bercakap dengan cermin tu apa. Yang kedua, Bumerang Kasih ni apa lainnya dengan yang 8 lain tu? Bismillah Abang. Okay. Cantik soalan ni. Nakal tu soalan Cik Amir kita ni. Okey. Baik. Ya, betul. Bercakap dengan cermin BDC. Okey, terhasil daripada seminar penulisan Bono, seminar penulisan Mega Bono, okey. Dan sehingga terhasilnya 9 buah buku dalam bercakap dengan cermin, dan salah satunya adalah Bumerang Kasih. Bercakap dengan cermin, Bumerang Kasih. Bercakap dengan cermin menceritakan buku-buku yang 9 buah buku, ada banyak buku, tak bukan hanya Bumerang Kasih je. Ada banyak buah buku menceritakan tentang muhasabah diri, tentang perjuangan kita. Perjuangan kita dalam kehidupan, perjuangan emosi kita, perjuangan fizikal kita, perjuangan dengan pelbagai kekangan, pelbagai tekanan, pelbagai bebanan yang ada, perjuangan yang boleh meruntuhkan jiwa, meruntuhkan perasaan yang akan membuatkan kita tewas. Ia akan membuatkan kita tewas, Cik Amin. So, daripada pengalaman penulis-penulis dalam, kalau tak silap 249 penulis digabungkan dalam satu siri bercakap dengan cermin, 9 buah buku digabungkan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita baca setiap satu buku-buku dalam bercakap dengan cermin, kita akan terbayang bahawa inilah kisah yang aku lalui, inilah pengalaman yang pernah aku lalui. Oh, ini adik aku pernah jadi begini. Berlaku juga begini. Dan secara tak langsung kita boleh dapatkan feel dia tu, hingga buatkan kita rasa, oh aku patut buat begini juga, Cik Amin. Oh ada solution dia begini. Oh aku kena kuat, aku kena tabah. Hingga kan ada seorang teman berkata, Cik Amir, dia sangat-sangat bersyukur sebab bila dia baca buku-buku dalam cakap dengan cermin ni, dia rasa lebih kuat. Dia rasa lebih kuat sebab dalam buku-buku terbitan dalam Akademi Bono ni, buku-buku berkonsepkan dakwah santai. Dakwah santai. Dalam buku kita, di contohnya Bumerang Kasih ni sendiri, ada banyak dalil-dalil yang berkait rapat, seolah macam kita baca buku Bumerang Kasih, tetapi dalam ni ada dalilnya, dalam ni ada panduannya, dalam ni ada langkah-langkah sesuai dengan syariat Islam, macam mana kita nak kembali kepadanya. Dan tuan-tuan dan puan, Cik Amir, kembali kepadanya membuatkan kita kuat, kembali kepadanya membuatkan kita lebih bertenaga. Kerana itu, dalam Bumerang Kasih ini sendiri, kalau kita lihat Bumerang Kasih, okey, dan ada 25 tajuk semua sekali dalam Bumerang Kasih ni, okey. Dan kalau kita lihat Bumerang Kasih ni sendiri dengan 25 tajuk, kalau kita buka buku sekarang ni, siapa-siapa yang ada buku tu boleh buka. Siapa yang belum ada buku kena beli buku. Kena tanya Cik Amir, kena beli buku. Okay. Kita akan dapati bahawa kisah-kisah ini kisah yang dekat dengan kita, bukan kisah yang jauh-jauh. Pengalaman penulis yang bangkit daripada kesulitan yang ada, yang mula sedar. Kadang-kadang kita tak sedar, Cik Amir, yang tindakan kita ini kita perasan bagus untuk kita, tapi sebenarnya tak juga. Sebab itu bila kita baca buku Bumerang Kasih, dia macam satu trigger, Cik Amir. Buku-buku bercakap dengan cermin ini dia bagi satu trigger yang membuat kita bergerak daripada satu pemikiran yang koma okey, pemikiran yang koma, pemikiran yang jumud, kepada lebih terbuka, lebih tenang dan lebih nampak jalan penyelesaiannya, Cik Amir, insya-Allah. Okey, itu pasal Bumerang secara umum. Jadi ini kita nak masuk isilah. Kisah takdir yang menyindir. Pasal apa ni? Bunyi macam nak peli-peli ni. Apa hal nak peli-peli orang ni? Jadi nak tahulah Abang Long. Kita yang Abang Long kongsikan ni, kalau boleh eksklusif, kita nak dengar pagi ni daripada tuan punya badan lah. Abang cakap kisah-kisah benar yang dikongsikan penulis. Tapi pagi ni special, salah seorang dia, Abang Long akan kongsi pada kita kisah takdir yang menyindir ni. Pasal dia punya mukadimah dia tu, saya rasa mula-mula cakap saya sudah tewas. Mula-mula dah tewas.
Apa hal kan? Mula-mula dah anti climax. Jadi ni pasal apa ni Abang Long? Cerita apa ni? Kalau boleh kongsikan. Okay. Terima kasih Cik Amir. Oh, power lah Cik Amir punya olahan. Naik berdiri belum? Okay. Terima kasih Cik Amir. Bumerai kasih. Takdir yang menyindir. Okay. Kenapa takdir yang menyindir? Takdir yang menyindir, ramai di antara kita ni, ini kita cakap tentang realiti lah Cik Amir kan. Ramai di antara kita ni ada waktunya menyalahkan takdir. Ramai di antara kita. Suami meninggal, salahkan takdir. Terkurung dalam PKP, kita salahkan takdir. Tak hujan, kita salahkan takdir. Panas sangat, kita salahkan takdir. Banyak benda sangat yang kita salahkan takdir. So dalam buku takdir yang menyindir ni, Abang ambil petik kisah benar yang sebab Abang buat coaching Cik Amir. Ada pasangan rumah tangga yang datang pada belum telefon, ada WhatsApp, ada yang bersemuka, minta coaching dalam hal ehwal rumah tangga. Dan salah satu kisahnya Abang abadikan dekat sini. Kenapa? Sebab kisah Puan, ini bukan nama sebenar kisah Puan Salmiah ini adalah kisah yang sangat-sangat sinonim dengan apa yang sedang berlaku. Puan Salmiah ini kisahnya dia WhatsApp kepada belum. WhatsApp kepada belum menceritakan tentang hal ehwal rumah tangga. Dan bila belum terima WhatsApp daripada Puan Salmiah ni, maka belum mulakan proses coaching untuk bercakap-cakap dengan Puan Salmiah. Dan Cik Amir, rupanya Puan Salmiah kita ni dia sedang dia rasa depres yang sangat-sangat. Dia rasa pada waktu depres yang sangat-sangat, dia rasa dia rasa kemurungan, dia rasa yang dia ni tak ada jalan keluar, dia rasa buntu. Kenapa dia rasa begitu? Sebab Cik Amir, pada waktu dalam alam rumah tangga, dia telah berikan segala-galanya untuk suami dia. Berkorban untuk suami, membesarkan anak, untuk keluarga bahagia, berkhidmat dengan suami sebaik-baik mungkin, iron baju, macam seorang suri rumah tangga yang solehah, insyaAllah. Memang solehah pun. Dan dia dah buat segala-galanya. Dan Cik Amir, apa yang buatkan dia kecewa? Suaminya main kayu tiga. Itu yang buatkan dia kecewa. Dan tahap self-esteem tinggi macam ni Cik Amir, bila tahu suami dia main kayu tiga, sedangkan dia dah buat segala-galanya untuk suami dia, zap terus. Habis dia Cik Amir. Habis jiwa dia, luluh, hati dia pedih, dia kecewa sangat-sangat. Hingga kan salah satu ayatnya yang disebut adalah, saya sudah tewas Encik. Saya sudah tewas Encik, saya rasa seakan hidup ini tidak bermakna lagi Encik. Saya rasa saya sudah hilang segalanya, saya tidak mampu, dan saya rasa saya sudah tidak boleh hidup lagi Encik. Saya tidak mampu. Cik Amir, ayat itu, ayat hujung itu yang buatkan Abang sangat-sangat terpukul untuk bantu Puan Salmiah. Saya sudah tidak boleh hidup lagi Cik. Sebab kita bimbang apa Cik Amir? Kita bimbang perasaan itu akan menyebabkan dia melakukan tindakan yang terpesong, jauh daripada syariat Islam dan dikutuk oleh Islam. Dan bila dapat cerita dari Puan Salmiah ni, maka kita bantu. Cerita dalam takdir yang menyindir ni, apa saya bagaimana Abang membantu Puan Salmiah daripada tahap dia kemurungan hinggalah ambil satu petikan lagi daripada Puan Salmiah. Kenapa berlaku begitu? Encik, anak saya sekarang kemurungan. Dia kaitkan pula dengan anak dia. Nampak kan? Dia kaitkan pula dengan anak dia. Setiap hari dia akan dengar radio dan tidak pedulikan apa yang terjadi di dalam rumah. Dia tidak pedulikan lagi kami. Dia akan pakai radio Walkman sambil berjalan dalam rumah dan dia tidak mau dengar apa yang berlaku di sekeliling dalam rumah. Dia hanya akan dengar lagu dan sentiasa hanya dengan telefon bimbit dia saja. Nampak dia punya emosi tu kan Cik Amir? Daripada diri dia sekarang ni, dia melihat anak dia tu. Mungkin anak dia tu, apa tingkah laku anak tu bukan tingkah laku yang luar biasa. Budak-budak sekarang kan biasalah jalan, diam. Tetapi dia kaitkan pula dengan emosi dia. Dia kaitkan pula. Dan dia akan kaitkan dengan segala-galanya ni Cik Amir. Dia akan kaitkan dengan tempat kerja, kaitkan dengan masyarakat, kaitkan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tajuk ni takdir yang menyindir. Kenapa takdir yang menyindir? Sebab pada waktu sekarang ni, pada waktu ketika ini Puan Salmiah, dia melihat diri dia ni sebagai mangsa keadaan. Benar, dia mangsa keadaan. Cumanya sekarang ni mangsa keadaan yang dia tidak tahu cara untuk bangkit balik. Dia tak tahu cara untuk dia bangun. Maka apa yang belum bantu dalam buku ini menceritakan, belum buat sesi dengan Puan Salmiah.
daripada sesi pertama, sesi kedua berlangsung kan, alhamdulillah. Dan pada waktu yang Puan Salmiah bertanya dengan Belum tentang apa yang patut dia buat, maka Belum kata pada Puan Salmiah, Belum kata sekarang ini takdir Allah tu dah berlaku. Takdir Allah tu dah berlaku. Ini tak masuk dalam buku ni. Ini eksklusif untuk galeri ilmu. Okay? Takdir Allah itu dah berlaku. Nak menentang takdir Allah, kita tak boleh tentang takdir Allah. Maka apa yang boleh buat, kita terima takdir Allah dan kita kuasai takdir Allah tu dengan berikan usaha yang terbaik bersama-sama dengan takdir Allah. Apa yang belum minta dia buat? Kata Puan Salmiah, sekarang ni dah punya suami betul, suami masih lagi macam biasa betul, suami dah nak kahwin betul. Sekarang ni buat benda yang baik untuk Puan Salmiah. Usaha Puan Salmiah pada suami tu dah sudah, nak memujuknya dah sudah, nak memperbaiki hubungan dah sudah, berpakaian yang baik-baik untuk dia dah sudah, melayan dia yang terbaik pun dah sudah, namun dia tidak lagi berubah. Puan Salmiah buat untuk diri sendiri, yang belum kata. Buat apa? Buat untuk kepuasan dia. Apa yang Puan Salmiah suka? Apa yang Puan Sal suka? Dia katalah dia suka berjalan, dia suka yang kawan-kawan, dia suka pergi shopping. Maka belum kata dekat Puan Salmiah, buat apa yang Puan Salmiah suka sekarang ini, hiburkan hati Puan Salmiah. Keluar daripada kepompong yang sedih ini, keluar daripada kepompong yang bermasalah ini, keluar dan bina diri Puan Salmiah yang baru. Biar Puan Salmiah tengok dekat cermin, Puan Salmiah akan nampak diri Puan Salmiah yang sangat-sangat Puan Salmiah suka. Bukan nampak diri Puan Salmiah yang sangat-sangat Puan Salmiah benci, tidak mahu lihat, sampai kan nak tengok cermin pun tak nak. Akhirnya Cik Amir pada waktu dia dalam keadaan begitu, diri dia tak terurus Cik Amir. Tak terurus. Sebab belum kata dengan Puan Sal, kata Puan Sal, bila Puan Sal tengok dalam cermin sekarang ni, apa yang Puan Salmiah nampak? Dia kata dia tak suka tengok diri dia. Dia kata ubah yang tu. Dan dia ubah. Bila dia ubah, Abdul nak petik yang ni Cik Amir. Okey. Okey, baik kita baca sikit surah An-Nisa ayat 4 129 ya. Kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu dalam memberikan kasih sayang sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, ya Allah berfirman, maksudnya oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah pada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain bagaikan benda yang tergantung di awang-awangan. Jika kamu memperbaiki kebincangan itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cik Amir, bila belum cerita dengan Puan Salmiah pada tahun 2018, akhirnya Puan Salmiah buat apa Cik Amir? Belum kata apa perasaan Puan Salmiah sekarang ni. Dia kata dia dah rasa lebih seronok dengan diri dia, dia dah lebih yakin, dia dah lebih seronok tengok diri dia dekat cermin. Abdul tanya balik, macam mana perasaan Puan Salmiah dengan suami? Macam mana layanan suami pada Puan Salmiah? Dia kata suami dia masih lagi melayan dia, tak pedulikan dia, lebih banyak masa dekat luar dan dah nak kahwin. Dan belum katakan kepada dia, sekarang ni apa keputusan Puan Salmiah? Dia kata dia dah tak boleh hidup lagi dengan suami dia. Belum kata Puan Sal, kalau Puan Sal buat keputusan untuk berpisah, akan ada kesannya. Jika tinggal bersama juga akan ada kesannya. Puan Sal kita timbang antara dua kesan ini, mana yang Puan Salmiah boleh terima, berpisah ataupun kekal. Kekal kena tundukkan rasa hati, berpisah kena bina rasa hati. Jamil, Puan Sal dibuat keputusan berpisah. Dan bila belum kata begitu, belum tanya balik, dan Puan Sal katakan apa Cik Amir? Puan Sal kata, saya sayangkan suami saya sanggup mati kerana Encik. Bila saya dapat tahu dia ada perempuan lain, saya sangat kecewa, tetapi saya tidak mahu kehilangannya. Saya buat macam-macam untuk dirinya. Saya beli dan pakai baju warna biru kesukaannya. Saya masak hidangan yang dia suka, gulai pucuk paku dan ayam masak pedas. Encik Amir nampak kasih sayang Puan Sal daripada suami dia. Kita nampak kan? Dan kasih sayang ini, itu yang belum kaitkan dengan apa tindakan yang bakal dia buat. Adakah dia mau kekal ataupun dia mau berpisah?
Cik Amir. Abu baca kisah penghujung, kisah Puan Salmiah ini. Okey. Baik. Encik, terima kasih kerana telah menyedarkan saya kembali. Saya jawab setiap soalan Encik dan saya rasa sedih yang amat sangat menitis air mata saya Encik. Sebab belum tanya balik soalan-soalan kepada dia. Saya rasa malu dengan diri saya kerana telah membiarkan perasaan saya menguasai diri hingga mengabaikan anak perempuan saya. Maafkan saya Encik. Terima kasih sekali lagi dan saya sangat menghargai bantuan dan teguran malah ketegasan Encik dalam membantu saya. Okey. Ini respon daripada Puan Salmiah di penghujung cerita. Menandakan apa? Menandakan Cik Amir, Puan Salmiah ni dalam keadaan yang dia masih lagi keliru. Dan jika tidak dibantu maka dia akan hilang. Dia akan lost. Okay. Daripada satu perasaan yang sekarang ni dia tidak boleh terima keadaan, maka dia sudah boleh beralih kepada menerima keadaan, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita katakan sebagai takdir yang menyindir. Takdir ini sindir Puan Sal sebenarnya. Sindir sebab Puan Sal gagal untuk menerima takdir itu sebab babi. Bukan Puan Sal yang salah. Puan Sal tak salah Cik Amir. Puan Sal betul dalam konteks pemikirannya. So kita nak perkemaskan lagi dalam cerita Bumerang Kasih ini agar Puan Sal dapat buat keputusan yang sebaik-baik mungkin untuk diri dia, sebab kita tak nak dia menyesal kemudiannya. Kita tak nak dia menyesal. Sebab itu Abang ingatkan kepada Puan Sal, Abang kata okey, adakah Puan mahu menjadi zalim dan mengabaikan diri Puan, anak Puan dan ibu Puan hanya kerana Puan melayan emosi ini? Cik Amir, alhamdulillah Puan Salmiah kembali kuat. Puan Salmiah kembali memikirkan tentang orang keliling, bukan hanya soal dia je. Fikirkan tentang anak dia, fikirkan tentang kerjaya dia, fikirkan tentang emak dia, dan fikirkan tentang diri dia sendiri. Dan Puan Salmiah bangkit daripada keadaan yang meruntun ini. Dan alhamdulillah bila dia hantar gambar pada belum selepas pada itu, belum nampak wajahnya ceria. Dah belum tanya dia dekat mana sekarang ni. Dia kata dia dekat Langkawi. Tu eksklusif, tak masuk kat sini. Dekat Langkawi, dan ada kasus dia seronok dengan diri dia. Dia kata dia seronok dengan diri dia dan dia enjoy dengan diri dia, dan dia bersama dengan anak dia pun suka dengan keadaan ini. Dia kata alhamdulillah, tahniah Puan. Yang paling penting sekali adalah kita kena terima takdir Allah, dan yang paling utama sekali adalah kita kena manfaatkan diri kita di diri Puan agar Puan sentiasa bahagia dan ceria dengan apa keputusan juga yang Puan buat. So dalam Bumerang Kasih itu tidak hanya cerita Belong saja yang boleh buatkan kita berfikir banyak kali. Ada banyak lagi kisah-kisah yang lain. 24 orang penulis Cik Amir, yang akhirnya bila kita baca, ada berkait rapat tentang anak, ada berkait rapat tentang rumah tangga, berkait rapat tentang kerja. Salah satu buku tulisan yang belum suka tentang tajuknya Abah Jahat. Tajuk Abah Jahat. Abah Jahat? Tulisan daripada Kushairi Ismail. Bila baca tajuk Abah Jahat, lama. Macam mana tajuk Abah Jahat? Cik Amir, tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa memang kita jahat. Pada pandangan anak memang kita jahat. Kita pun tak sedar. Kita pun tak tahu, betul ke aku ni jahat? Dan anak kata kita jahat. Kenapa? Kita tak belikan dia aiskrim, kita tak bawa dia jalan-jalan. Allah, tak bawa jalan-jalan je kot, takkan Abah jahat. Cik Amir, tuan-tuan perempuan, pemikiran anak-anak berbeza kan? Ini yang kata Bumerang Kasih. Kenapa Bumerang Kasih? Sebab what you give, you get back. Dan kadang-kadang yang kita bagi baik, yang kita dapat tak baik, macam kisah Puan Salmiah. So bila kita tak dapat yang tidak baik, apa yang patut kita buat? Kita nak kena perbetulkan untuk diri kita sendiri kan, agar kita boleh tetap turn daripada yang tak baik itu kepada yang baik. Bumerang Kasih. Dalam salah satu yang perlu nak petik, dalam Bikin Sabodeno sendiri, Bikin Sabodeno, alright, Bodeno menulis, Bodeno memetik surah Fussilat ayat 41 hingga 46. Yang pertama sekali itu, what you give, you get back. Apa yang kita balik, itulah juga yang akan kembali kepada kita. Hukum bermain bumerang memang begitu. Sebab itu Bumerang Kasih. Dalam terjemahan ayat ni, surah Fussilat ayat 41 hingga 46, sesiapa yang mengerjakan amal soleh
maka faedahnya akan kembali kepada dirinya. Belumlah ya. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan kembali kepada dirinya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Itu yang berlaku dalam kisah Abah Jahat. Bukan abahnya betul-betul jahat, tidak. Bukan Syahid Ismail betul-betul jahat, tidak. Tetapi pelakuan itu dipandang jahat, dan kadang-kadang kita tak tahu. Dan dalam cerita Abah Jahat ni, bila Syahid Ismail, dia rasa, kenapalah anak aku tak layan aku, kenapalah anak aku begini kan, macam dah tak ceria, dah tidak happening dengan dia. Kemudian dia intai-intai. Bila intai-intai, dia tengok anak dia tengah menulis dekat kertas. Dia pun baca dalam diam-diam tu baca. Dan satu yang dia terbaca, yang dia terbaca adalah Abah Jahat. Dia tulis terang-terangan dalam tulisan tu, Abah Jahat. Terkejut dia, terkejut dia tak sangka rupanya dia dianggap jahat sebab tak bawa anak dia jalan-jalan. Waktu itu dia dekat kampung Kelantan. Mana nak sangka Cik Amir. Tapi anak fikir macam tu. What you give, you get back. Tak bawa anak jalan-jalan, maka anak kata kita jahat. Tapi anak salah ke? Tak, anak tak salah. Anak cuma faham begitu. Yang kita lah yang kena bagi balik. So Ustaz Kushairi buat apa? Kushairi Ismail dia rapat dengan anak tu, dia bagi balik, dia bonding balik, dia pegang dan dia peluk anak dia, dan dia minta maaf. Bila dia dah tahu yang anak tu marah sebab dia tak bawa dia jalan, maka dia minta maaf, bumerang kasih, bagi balik, dan datang balik, anaknya maafkan dia, dan dia settle dengan sebaik-baik mungkin atas sebab dia baca, dan dia baca pelakuan anak itu, dan dia baca tulisan anak itu. Kadang-kadang Cik Amir, kita ni ego kadang kita tak baca pun anak kita. Kita tengok anak kita macam tu, kita macam tu lah. Orang cakap tak jawab, padahal tak apa fikiran dia kan. Syahid Ismail dia jumpa anak tu tulis Abah Jahat kerana tak bawa dia jalan-jalan. Dalam cerita ni juga boleh belum teruskan Cik Amir? Boleh, bismillah. Okey. Dalam kisah ni juga belum nak petik satu lagi kisah. Okey. Alright. Ni Aku Sayang. Ni Aku Sayang, tulisan Nuril Nu'man. Ni Aku Sayang, tulisan Nuril Nu'man. Pun berkisah tentang anak juga. Dan bila kita lihat dalam buku ini, keseluruhan buku ini menceritakan tentang kehidupan kita. Rutin. Kita dengan suami kita dengan anak-anak kita dengan isteri kita dengan masyarakat, kita dengan hospital jururawat, kita dengan kehidupan kita yang memang 400 kali. Bayangkan Cik Amir, dalam keadaan PKP sekarang ni, buku ini akan sangat-sangat membantu. Sebab bila kita baca buku ini, Cik Amir, dia akan melegakan perasaan kita yang resah gelisah tu, dia akan lebih lega sebab buku ini menceritakan apa yang patut aku buat. What dan how. Dia bukan hanya menceritakan tentang cerpen, tidak, dia bukan cerpen, tapi tentang kisah realiti yang berlaku, apa yang berlaku dan how untuk handle. Dan pada tu sekarang ni, ketika PKP ni, kita banyak nak kena tahu how. Sebab kita dah tahu what kita dah tahu, tapi how itu, yang kita membaca buku ni, alhamdulillah, insyaAllah kita akan dapat tahu how. Dan belum petik yang ujung ni, insyaAllah baca buku ke buku tau, kulit ke kulit. Kalau kita tengok kulit ni pun dengan gambar bumerang kasih dengan warna pink pun kita dah tahu tentang soal kasih sayang kita. So kalau dekat belakang ni, katakan ni belum petik, Allahu Akbar, seronoknya saya, ni daripada Boneno Allahu Akbar, seronoknya saya membaca kisah-kisah benar dalam naskah hebat ini. Terinspirasi, itu ayat dia, terinspirasi. Sungguh, kadang kita penat baca kisah-kisah sedih dan duka. Penat tumpang berduka, penat menangis. Bahkan kisah-kisah duka buat kita terlupa bahawa Tuhan yang memberi duka itu juga yang akan membekalkan cinta. Ulang Tuhan yang memberi duka itu juga yang akan membekalkan cinta. Bumerang kasih ini menyedarkan kita semula untuk menerima, kita harus memberi. What you give, you get back. Okey, ini adalah naskah tentang cinta dan kasih sayang, tentang kasih seorang anak kepada ibunya, sayang seorang ibu kepada anaknya,
cinta seorang guru kepada muridnya, dan memang banyak lagi. Dan ini yang satu naskah Buku Merengka Kasih yang kalau kita baca, tidak hanya cukup sekali kita baca, kita akan baca dan baca, sebab dia ada banyak kisah tentang how to, bukan tentang what. Okay, how to juga. Okay, Cik Amin. Okey. Walau saya nak baca ulasan jugalah dekat Goodreads. Kita punya pembaca nama dia Nur Fatinah. Dengar Walau Okey. Buku ini adalah pemberian dari seorang kakak. Kisah pertemuan kami sangat menarik di TBN, sejurus selepas turun dari KTM. Nama kakak dia Atika. Antara penulis buku ni lah. Salah seorang penulis nama dia Atika. Konsep penulisan yang santai, seronok dapat baca pengalaman orang lain, buat saya terfikir, semua orang mampu sebarkan kebaikan melalui penulisan, betul. Peristiwa yang berlaku dalam diri mereka terkandung hikmah, cuma perlu dicari dikongsi atas kanvas penulisan. Saya berpendapat dengan baca kisah orang lain, kita tidak perlu ulang kesalahan mereka dan boleh tambah baik kualiti hidup kita. Itulah harga mahalnya sebuah pengalaman. Setiap kisah menawarkan mesej yang berbeza, harus dibawa pulang untuk diamalkan. Tahniah ABN. Itu dia. Terima kasih Fatinah. Kita kongsi buku ni. Jadi Balong, kita tak sedar penghujung. Kesimpulan kita Balong pasal buku Bumi yang Kasih. InsyaAllah kita dengan Balong ni setiap hari Ahad lah kita akan buat sesi sembang buku. Minggu ni, minggu depan dan minggu lagi satu. Ni minggu pertama. Jadi Balong untuk penutup minggu pertama ni Balong. Bumi yang Kasih. Kenapa perlu baca dan macam mana nak dapatkan? Bismillah. Okey. Menarik. Kenapa perlu baca? Memang perlu baca. Tak ada kenapa-kenapa lagi dah. Okey. Kenapa begitu? Sebab tuan-tuan dan puan, kisah ini kisah yang dekat dengan kita, itu satu. Yang kedua, kisahnya kisah yang santai, kita baca dan kita tidak penat. Ada kadang-kadang buku kita baca tu kita penat. Ini tidak. Kita baca, kita penat dan kita nak baca sampai kita tak sedar, alamak dah habis. Dua. Yang tiga, cerita ni sendiri mendatangkan emosi. Kita dibuat oleh emosi. Dibuat oleh emosi dan kita masuk dalam dunia penulis. Bila kita masuk dalam dunia penulis, kita mula rasa ada perasaan empati, kita mula memahami keadaan dan kita mula merasai bahawa yes, jika berlaku pada aku akan buat begini. Dan keempatnya, Cik Amir, kita ada kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan berdasarkan pengalaman orang lain. Dan kekuatan ini yang paling mahal, Cik Amir. Ada orang kadang pergi ke Sarawak, kena posting ke Sarawak, ada guru baru kan kena posting ke Sarawak. Allah menjerit, Allah kena ke Sarawak pula. Cik Amir, dalam ni ada cerita. Okey, walaupun kena ke Sarawak, cikgu nak pindah. Baca buku cikgu nak, baca kisah cikgu nak pindah. Kena posting ke Sarawak, macam mana cara dia meredakan perasaan, macam mana cara dia menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu nak pindah. Bukan hanya soal cikgu nak pindah. Kisah-kisah yang lain juga macam yang disebut tadi, kisah berkaitan tentang kehidupan kita yang kita memang alami. Yang kelimanya, Cik Amir, antara yang paling penting, yang kenapa kena beli buku ni, atau kenapa kena dapatkan Buku Merengka Kasih, sekarang ni perasaan kita kasih sayang kita makin lama makin luntur. Jangan tak ngaku, kasih sayang kita makin luntur. Kasih sayang kita ketika waktu PKP ni makin luntur. Kalau tengok posting-posting kat Facebook, banyak posting-posting mengecam, banyak posting-posting menghina, banyak posting-posting yang boleh merosakkan fikiran kita bila kita baca. Banyak posting begitu. Kenapa begitu? Sebab kasih sayang itu dah kurang. Sesungguhnya kita tahu bahawa seorang mukmin tidak sempurna iman seorang mukmin yang tidak mencintai mukmin yang lain sebagaimana cintai dirinya sendiri. Betul kan? Dan orang mukmin itu bagaikan sebuah bangunan yang saling mendokong antara satu sama lain. Tuan-tuan, ini kekuatan dalam Buku Merengka Kasih. Dia membawa pengalaman kita kepada menyayangi, bahawa sebelum aku disayangi, aku mesti menyayangi. Maka kasih sayang itu wujud antara suami dengan isteri, dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan keluarga, hatta dengan tempat kerja kita sekalipun, kita akan sayangkan tempat kerja sebab kita akan rasa syukur sangat-sangat kerana aku berada di tempat kerja ini sebagaimana yang berlaku dalam cerita-cerita dalam Buku Merengka Kasih. So, nak dapatkan Buku Merengka Kasih tidak susah. Terus saja ke galeri ilmu. Okey, ke galeri ilmu dekat Shopee pun ada, Cik Amir. Betul ada. Kat Shopee ada.
Dekat Shopee pun ada, sangat mudah, dapatkan saja, stok terhad dan kalau tak silap dah tak banyak dah. So dapatkan sebelum habis, bila habis dah tak cetak lagi dah. Rugi. Okey. So dapatkan dulu sekarang ni dengan galerimu dan juga dengan Shopee. Boleh-boleh? Dengan belum ada lagi 50 naskah akan diedarkan untuk pembeli dekat kemas. So ada tim kemas yang beli daripada belum. Untuk 50 naskah ni insyaAllah selesailah untuk minggu ni insyaAllah. Terima kasih Cik Amir. Terima kasih banyak Abang Long untuk sesi pertama yang sangat ceria, syarat dengan orang cakap nasihat yang insyaAllah bermanfaat lah untuk semua. Dan insyaAllah siapa yang tak dapat tengok live ni, kita letak dekat IG story. So boleh repeat banyak kali lah. Dan dapatkan ni, kalau dengan Abang Long insyaAllah dapat sign lah, dapat ayat power. So terima kasih lagi kali Abang Long. Kita jumpa minggu depan, hari Ahad pukul 11 pagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.